السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada kuliah minggu lepas ataupun kuliah yang lalu, kita telah menghuraikan bab berhubung dengan Alhamd, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kedudukan dan kebesaran kita memuji dan memuja Allah Azza wa Jalla dengan sebaik-baik pujian, selayak pujian yang paling utama, yang berhak untuk dipuji ialah Allah Azza wa Jalla. Kita juga menyebut bahawa memuji Allah Azza wa Jalla ialah di atas sebab kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebab itu apabila seseorang manusia, insan, menerima dan memperolehi nikmat daripada Allah, wajib untuk ia menyatakan syukur kepada Allah dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apabila Nabi SAW mendapat sesuatu nikmat, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang baik, maka Nabi SAW akan menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, segala puji bagi Allah yang dengan nikmat kurniaannya itu tatimmus salihat, ia menyempurnakan kebaikan. Sebab itu apa sahaja yang kita dapat nikmat, kita tidak boleh lari daripada syukur dengan memuji Allah. Ajaban li amril mu'min, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ajaban li amril mu'min, sangat ajaib, sangat menarik, sangat pelik urusan orang-orang yang beriman. Urusan orang-orang yang beriman itu sangat ajaib. In asabathu darra,
Jika Allah Azza wa Jal memberikan kepadanya perkara yang buruk, sabaralah, dia sabar dan itu baik untuknya. Orang beriman itu apabila diberikan perkara yang buruk, musibah, bagaimana dia respon, tindakan di atas ujian yang buruk itu, darra, dia sabar. Wa in asabathu sarra, apabila dia mendapat sesuatu yang baik, yang menggembirakan, syakaralah, dia bersyukur kepada Allah, itu baik untuknya. Maksudnya orang beriman itu di antara dua, di antara sabar dan di antara syukur. Jika perkara yang buruk, dia bersabar. Jika perkara yang baik, dia bersyukur. Nabi kata, ajaban, sangat ajaib. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah mempertikaikan takdir dan ketentuan Allah, dia tidak pernah mempersoalkan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada dia. Itu orang beriman. Panas, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Sejuk, alhamdulillah. Semua dalam syukur, kerana ada hikmah di sebalik ketentuan Allah. Daripada Abu Bakrah radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, annahu kana idza ja'ahu amr sururin aw bushira bihi kharra sajidan syakiran lillah. Daripada Abu Bakrah. Abu Bakrah ni bukan nama dia, panggilan dia. Tuan-tuan jangan keliru, yang ni bukan Abu Bakar. Abu Bakrah, dia ada dua. Satu Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Uthman. Abdullah bin Uthman itu Abu Bakar As-Siddiq. Rawi hadis ni bukan Abu Bakar, Abu Bakrah, Nufai' bin Harith Al-Kaladah. Nama betul dia Nufai' bin Harith ataupun Nufai' bin Masruh. Dia terkenal jugalah, salah seorang sahabat yang agak popular, Abu Bakrah. Banyak juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dia. Abu Bakrah kata, sebelum kita cerita Abu Bakrah ni, sebelum kita baca hadis Abu Bakrah ni, ada satu benda yang menarik berkaitan dengan Abu Bakrah ni, Nufai' bin Harith. Kata Abu Bakrah satu perkara yang mungkin memberikan faedah. Abu Bakrah yang meriwayatkan hadis ni, sahabat yang mendengar dan menceritakan tentang hadis ni. Tapi Abu Bakrah tu sendiri ada peristiwa yang kita boleh mengambil faedah. Bukan hadis yang kita nak baca ni. Abu Bakrah ni satu hari dia mari masjid, dia lewat. Hadis ni popular. Dia mari ke masjid, dia lewat. Dia masbuk. Masbuk ni orang yang tak sempat Fatihah bersama dengan imam. Pertama tuan-tuan, apabila kita lewat ke masjid, kita sampai ke masjid, kita jangan kalut. Kita jangan tergopoh gapah. Relax. Kita mari dalam keadaan alaikum bis-sakinah. Tenang. Jangan kita berlari. Nabi tak bagi.
Nabi kata, apa yang kamu sempat, alhamdulillah. Kalau kamu terlepas, wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau tak sempat, sekali lagi kamu sempurnakan. Jangan kalut. Sebahagian orang kadang-kadang dia parking kereta, dia parking motor, dia lari nak ligan imam. Itu satu, kita nampak antara kesalahan yang dilakukan, dia kalut, lari. Tu imam duk waladdallin, dia dengar-dengar tu, dia tutup pam tinggal tak terlondeh kain kan. Nabi kata tenang, al-ajalah minasyaitan, kalut ni tabiat syaitan. Nabi tak bagi. Apabila kita masuk, kita tengok adik Abu Bakar ni, bila kita masuk, sebahagian orang dia tak terus masuk dengan tu imam. Ini juga antara benda yang kekeliruan, yang dia tak betul lah, daripada sudut tindakan dia tu tak kena. Dia masuk, dia berdiri, dia tak terus. Apabila kita masuk di dalam jamaah, kita masuk di dalam saf, kita terus menyertai imam pada mana-mana perbuatan yang dia lakukan. Maknanya kita, kalau kita masuk, dia rokok, kita rokok, dia sujud, kita sujud. Setengah orang dia masuk-masuk, dia tengok tu imam tak ada rokok, dia berdiri, betul seluar lah, dia langut tengok apa semua, dia tak masuk. Pasal dia kata tu imam sujud lah, sujud bukan nak dapat apa, tunggu dia bangkit lah sikit. Tak betul. Masuk, Nabi kata masuk dalam apa sahaja perbuatan yang dilakukan oleh imam, join. Jangan tunggu dia bangkit, dia masuk. Seseorang yang sempat duduk dengan imam sebelum daripada imam memberi salam, walaupun dia tidak mendapat rakaat, dia mendapat pahala jamaah. Rakaat dia tak dapat lah. Pasal apa dia tak dapat rakaat? Pasal dia tak sempat rukuk dengan imam. Boleh kita mari masjid, tu imam dah sujud, kita terus sujud. Kita tak dapat walaupun satu rakaat, kita tak dapat walaupun satu rakaat, tapi kita dan sujud dengan tu imam, kita dan baca tahiyat akhir. Kita nak baca tahiyat awal ke tahiyat akhir? Di kalangan para fuqaha, kita membaca, disunatkan kita membaca tahiyat akhir sampai habis seperti mana kedudukan imam. Jika kalau kita mai imam duduk tahiyat akhir, kita baca sampai habis tahiyat akhir. Disunatkan kita menyertai imam pada kedudukan dia. Sekali lagi bila dia bagi salam, kita bangkit. Pasal kita masbuk, kita tak dan tak dapat rakaat. Tapi kita dapat apa? Pahala jamaah. Pahala semayang jemaah tu kita dapat. Yang 27, 25 tu kita dapat. Yang kita tak dapat rakaat semayang. Artinya kita tambah, kita sambung untuk semayang lain lah. Itu satu. Lagi satu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mari lewat, tuan-tuan tak payahlah duk buat kelaku lagu orang duk buat tu. Seluk pakik nu cekak kunci, pong balik. Seluk tani, pong tahu. Tak elok. Terkejut kawan sebelah. Kawan tu duk sujud, dia memang dia kunci, bukan tak tahu rumah macam bank negara kan, cekak dengan kunci. Bini banyak pula, rumah banyak kan, bini 3-4, kunci pun banyak lah, cekak, pum, terkejut kau tu. Tak payah duk buang kunci, ambil tak pun, kalau nak tak elok. Jangan duk baling campur. Abu Bakrah ni, Nufai' bin Harith, dia kata, satu hari aku mai ke masjid, aku tengok Nabi duk rokok. Mujur rokok, kalau sujud kalut. Nabi duk rokok.
Dia yang daripada luar tu, tak ada masuk masjid lagi, tak ada masuk sah lagi, daripada luar dia rokok lah. Yang kata Abu Bakrah yang kita baca hadis dia ni, dia guduk je. Kan? Bayangkan tuan-tuan macam mana dalam keadaan rokok tu. Sehingga Nabi SAW yang ketika itu sedang rokok, sedang mengimamkan salat, terganggu dengan pergerakan dia. Disebut dalam hadis ni, kan? Dia kata aku pergi dalam keadaan Nabi SAW. Dia kata intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raka'. Aku sampai ke masjid, Nabi duduk rokok. Faraka'a qabla an yasila ila as-saf. Aku pun rokok, tak ada masuk lagi daripada luar. Kalau sujud, contoh bayang kalau sujud, jenuh mengesek, rokok. Dia rokok daripada luar sebelum masuk, qabla an yasila ila as-saf. Qabla, sebelum, an yasila, sampai, ila as-saf, ke dalam saf. Artinya luar tu dia dah rokok. Apabila fadzakara dzalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lin nabi, apabila orang cerita ataupun benda tu Nabi terperasan dengan dia punya tindakan tu, Nabi kata, siapa ni tak sat yang piduk rokok kelang kabut tu? Nabi tanya, siapa dia yang kalang kabut tadi ni, yang rokok tak ada nak masuk sah tu? Abu Bakrah kata, saya ya Rasulullah, saya yang rokok tu. Nabi kata dekat dia, zadakallah hirsa wala ta'ud. Mudah-mudahan Tuhan bagi pahala di atas semangat hang tu, tapi hang jangan duk buat dah lain kali dah panggil tu. Dia cantik Nabi, teguran Nabi tu, Nabi tak kepok terus lah, kan? Nabi kata zadakallah hirsa. Bagus tu, bagus hak tu, bagus hak awal tu, bagus. Semangat tu bagi hirsa, semangat nak join jamaah, semangat nak menyertai jamaah tu bagus. Tapi Nabi kata lepas ni wala ta'ud. Kalau Nabi tak kata begitu, sekali lagi orang kata bagus, Allah dia tak bagus. Wala ta'ud, jangan ulang. Di kalangan fuqaha, mereka mengambil hadis ini, hadis Abu Bakrah ini, untuk menunjukkan apa? Seseorang yang sempat rukuk bersama dengan imam, dia mendapat rakaat salat. Kerana Nabi tak suruh Abu Bakrah tambah atau ulang salat. Abu Bakrah dia sempat rukuk. Sebab itu tuan-tuan nak tahu dapat tak dapat rakaat pada rukuk. Dalilnya apa? Hadis Abu Bakrah. Seseorang yang sempat rukuk dengan imam walaupun sekejap, tok makninah tu ada, Allahu Akbar, dia berrukuk, subhanallah, sami'allahu liman hamidah, dia dapat rakaat itu. Kerana man adraka ruku' adraka salah atau adraka raka'ah. Siapa yang sempat rukuk, dia dapat rukuk, dia dapat rakaat. Sebab itu Nabi kata dekat dia, wala ta'ud, jangan ulang tu. Di kalangan para fuqaha, mereka bincang apa maksud jangan ulang. Sebahagian kata maksud Nabi tu jangan ulang tu, lepas ni kalau hang jangan duk ulang dah kelaku tu. Berjalan elok-elok, jangan duk buat kalang kabut lagu tu, masuk dalam sah dulu bagi betul, barulah rokok. Bukan rokok daripada no. Jangan duk buat dah kelaku tu, jangan duk ulang dah panggil tu. Masuk dulu, berjalan elok-elok tu, jangan duk kalut masuk ni. Sah baru rokok. Itu maksud wala ta'ud, jangan ulang tu.
Sebahagian kata jangan ulang tu maksudnya salat dia tu tadi ni tak cukup, tapi tu oleh kerana dia tak tahu. Tapi lepas ni jangan duk buat dah lagu tu. Tapi tuan-tuan, jumhur kuatlah, maksudnya pandangan yang kata dapat rakaat tu lebih kuat, kerana kalau tak cukup, tak sah, tak dapat, tentu Nabi suruh dia ulang semayang balik. Nabi suruh dia ulang semayang tak? Tak. Apabila Nabi tak suruh dia ulang semayang, menunjukkan semayang dia sah. Kerana kalau seseorang itu tak sah semayang dia, Nabi akan suruh dia ulang. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang satu lagi tu, yang dia mai bagi salam dekat Nabi, Nabi kata apa? Fasalli fa illam tusalli. Hang pergi semayang, hang tak semayang lagi. Dia mai bagi salam, Nabi kata fasalli fa innaka lam tusalli. Hang pergi semayang, hang tak semayang lagi. Pasal apa? Pasal semayang dia yang dia semayang tadi ni tak sah, kerana tidak ada tumakninah. Tu yang Nabi kata hatta tatma'inna raki'an, hang rokok sehingga elok rokok tu, sujud hingga elok sujud tu. Artinya apa? Semayang dia tadi tak sah kerana tak ada tumakninah. Oleh kerana semayang dia tak sah, Nabi suruh ulang, menunjukkan wajibnya tumakninah. Tapi dalam hadis ni Nabi tak suruh ulang, cuma Nabi kata jangan buat dah panggil tadi ni. Panggil apa? Panggil kalut masuk dalam sah, piduk rokok luar tu mai dalam. Ni jangan. Nampak? Hal ini juga memberi kesan kepada salat Jumu'ah. Satu salat jamaah, satu lagi apa? Salatul Jumu'ah. Friday salah, kan? Prayer. Seseorang yang apabila dia mari ke masjid pada hari Jumaat, kalau dia sempat satu rakaat dengan tu imam. Sebab sekarang ni tuan-tuan, Jumaat zuhur cepat masuk awal, kan? Jadi mungkin kadang-kadang kita terlewat. Bila kita mari ke masjid, imam salat, kita sempat rokok pada rakaat yang kedua. Kita memang tu imam dah rokok pada rakaat yang kedua. Jumaat bukan zuhur, Jumaat. Ni orang lelaki-lelaki lah khususnya. Bila dia mai tu imam dah rokok, dia pun kalut terjun motor, lompat daripada motor dia terus masuk dalam sah. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Sami Allahu liman hamidah. Lega. Dia dapat satu rakaat. Apabila dia dapat satu rakaat, dia dapat Jumaat. Dia dapat Jumaat. Artinya saat lagi bila dia habis, bila tu imam bagi Assalamualaikum warahmatullah, dia bangkit tambah lagi satu, kerana dia dapat Jumaat. Pasal apa dia dapat Jumaat? Dia dapat satu rakaat daripada salat tu. Tapi kalau dia mari Jumaat, tu imam dah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, dia tak dapat walaupun satu. Dia masuk juga. Dia masuk sujud dengan tu imam. Saat lagi bila tu imam bagi salam, dia bangkit dan dia tambah 4 rakaat zuhur, kerana dia tidak mendapat Jumaat pada hari tersebut. Pasal apa dia tak dapat Jumaat? Kerana dia tak dapat walaupun satu rakaat. Dia tak boleh Jumaat, dan dia kata tak apalah, saya bangkitlah tambah 2. Jumaat wajib jamaah. Jumaat wajib berjamaah. Jadi dia bangkit sekali lagi, dia tambah zuhur. Balik rumah dia abang kat bini, aku ngahang hari ni sama. Awak bang, kita dua mayang lohor. Awak, aku pipi tu imam rokok lah, aku tak dan. Tu lah orang duk abang piawai, abang tak mau piawai. Tidak buat jemaah dengan saya. Elok bini pun patuh. Baik. Itu cerita Abu Bakrah. Menarik ya, Abu Bakrah ni menarik. Pasal apa? Pasal dia punya tindakan dia itu memberikan satu faedah hukum kepada kita tentang mendapat rakaat dengan rukuk. Baik. Kita tengok apa hadis Abu Bakrah kali ini pula.
Kata Abu Bakrah Nufai' bin Harith ataupun Nufai' bin Masruh, dia kata annahu kana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cerita tentang Nabi, annahu kana, sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'ahu amr, apabila sampai atau datang kepadanya, nya tu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam amr, suatu perkara, urusan, berita, cerita atau apa sahaja. Amr jamak dia umur. Amrun satu, urusan. Umur plural, urusan-urusan. Dalam hadis ni, apabila datang suatu berita, suatu perkara, suatu hal, suatu urusan, sururin, yang gembira, yang menggembirakan, yang elok, yang baik, good news, au busyira bihi, ataupun sesuatu yang menyeronokkan, yang digembirakan, busyira, yang diberikan khabar gembira, yang elok lah. Apa yang Nabi buat? Kharra sajidan, baginda akan serta merta turun sujud. Kharra sajidan syakiran, dalam keadaan syukur lillah, kepada nikmat yang Allah berikan. Inilah dalil yang dijadikan hujjah di kalangan ulama mensyariatkan adanya sujud syukur. Yang tuan-tuan selama ni duk sujud syukur tu berdasarkan kepada hadis Abu Bakrah. Dia cerita, dia kata Nabi ni bila dapat satu berita, suatu khabar, suatu hal yang menggembirakan, dia sujud, terus dia sujud syukur. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita bila kita dengar apa-apa berita yang baik, kan, berita yang menggembirakan, yang menyeronokkan, alhamdulillah, syukur. Lagi satu kita boleh buat apa? Tu yang saya bawa tajuk ni. Minggu lepas kita ajak, kalau dapat sesuatu, kata alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Kali ni kita buat lagi satu. Kalau dapat berita gembira, dapat sesuatu perkara yang seronok, anything saja, apa sahaja, sujud pula. Sujud syukur. Semalam siapa menang? Liverpool kan Manchester? 3-1, 3-2. Cikgu Din sebagai presiden Liverpool buat kerja 3-1. Jadi Cikgu Din telah sujud syukur kerana Liverpool menang. Kan? Hari ini mungkin ada juga yang sujud syukur dilepas dan dibebaskan. Kenapa gelak? Berita, saya bukan bohong. Tak sujud syukur ke? Kan? Contoh. Itu contoh-contoh yang kita boleh sujud syukur. Kan? Macam tuan-tuan balik rumah sekali lagi, bini abang-abang, alhamdulillah kita nak dapat pula anak. Sujud syukur. Tak sangka rezeki kita. Rezeki abang pergi klinik orang kata cucu ke cicit. Sujud syukur. Nampak? Okey? Sururin au busyira bihi. Di kalangan para ulama dia kata satu, apabila kita mendapat hujum ni'mah, kita mendapat nikmat. Ini satu. Cuma Al-Imam Nawawi dan yang lain-lainnya menyebut nikmat yang kita disunatkan untuk sujud ni bukan nikmat yang biasa.
Kalau tidak tuan-tuan, ulama yang kata ni, bukan saya kata. Ulama kata apa? Kalau duk kira nikmat yang kita dapat, kita nak sujud, tak ada kerja lain duk sujud tu. Ang sujud apa ni? Tadi sebelum makan nasi, alhamdulillah sujud. Sat lagi sujud. Ang sujud apa pula ni? Tadi naik motor, alhamdulillah sampai elok, sujud. Tak ada kerja lain duk sujud tu. Sebab nikmat kita, kehidupan manusia dikelilingi dengan segala nikmat. Ni nikmat yang kita duk dapat ni memang banyak. Jadi kalau satu dapat sujud, memang kita tak panggung-panggung duk sujud situ. Maka sebab itu kata para ulama, yang disunatkan, yang dimaksudkan dengan sujud syukur itu ialah mendapat sesuatu nikmat rezeki yang luar biasa, yang besar. Satu benda yang bukan selalu, bukan benda yang memang kita duk dapat dah, benda yang mungkin extraordinary, luar biasa. Yang tu baru kita sujud syukur. Boleh? Kalau nikmat yang biasa tak disunatkan. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan habis sembahyang dia sujud, habis sembahyang dia sujud, habis sembahyang dia sujud. Pasal apa hang sujud? Dia kata aku syukur boleh sembahyang lohor hari ni. Sekali lagi asar aku syukur boleh sembahyang asar. Yang tu tak payah. Itu nikmat, kita tak nafikan, ya nikmat, tetapi bukan nikmat yang besar. Bukan besar tu maksudnya, bukan nikmat yang luar biasa yang kita dapat dalam keadaan yang khas. Itu nikmat biasa yang tak dituntut kita sujud syukur, kan? Okey, itu apa yang disebut oleh para ulama. Yang kedua, kita tengok juga apa yang disebut oleh para ulama di dalam hal kita mendapat ni. Dia kata dia kata wa huwa sujud asy-syukur 'inda an-ni'am al-mutajaddidah. Nikmat-nikmat yang kita baru dapat yang luar biasa. Wan-niqam al-mundafi'ah. Wan-niqam al-mundafi'ah. Satu lagi yang kita dituntut juga untuk sujud syukur selain daripada an-ni'am al-mutajaddidah, satu lagi an-niqam. Tuan-tuan kena beza. Satu dia panggil ni'mah, satu lagi niqmah. Ni'mah good, satu yang baik, nikmat. Lawan dia niqmah, sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita dapat benda yang elok, alhamdulillah sujud syukur. Kalau kita terselamat, terpelihara daripada nikmah, musibah, bala, juga kita dituntut untuk sujud syukur. Ini juga antara perkara yang kita disujud syukur. Tuan-tuan pergi hospital, kan? Doktor kata, pakcik patut kaki ni potong, tapi kita tengok masih boleh diselamatkan. Alhamdulillah. Pakcik tu pun alhamdulillah sujud syukur. Pasal apa pakcik sujud syukur? Terselamat daripada musibah. Yes, betul. Nampak? So ada dua sebab. Satu selamat daripada, satu mendapat nikmat, satu lagi terselamat daripada bala. Boleh tuan-tuan? Okey. Sebagai contoh, Ka'ab bin Malik, yang ni kita pernah cerita dalam kuliah kita. Ka'ab bin Malik sujud hina sami'a sawt al-mubashshir. Ka'ab bin Malik ni panjang cerita dia, tapi kita pernah sebut seorang yang dipulau oleh Nabi selama beberapa bulan kerana telah tidak pergi berperang. Tuang, ponting. Dia tak pergi perang Tabuk. Kemudian Nabi boikot dia. Lama pulau dia. Akhirnya Allah menurunkan ayat yang menyatakan bahawa dia telah diterima taubat. Jadi orang pergi bagi tahu dekat dia, dia sujud.
Allah terima taubat dia dan dia selamat daripada diboikot. Habis tamat. Dia sujud. Jadi kata para ulama, ini menunjukkan syariat adanya sujud syukur. Perbuatan Ka'ab bin Malik. Jadi tuan-tuan pun sujud syukur kalau dapat sesuatu nikmat ataupun selamat daripada sesuatu musibah. Okey. Hadirin mukminin. Berikutnya. Okey. Di kalangan para ulama, dia kata di sini, wa'lam annahu qad ukhtulifa hal yushtaratu laha at-taharah am la. Yang ni perbincangan yang kedua. Apabila kita sebut sujud syukur, dia nyatakan di sini syarah ataupun yang mensyarahkan hadis ni dalam Sunan Abi Daud ni yang kita baca ni, dia kata, ketahuilah sesungguhnya telah berbeza pendapat, ukhtulifa, telah berbeza pendapat, khilaf di kalangan para ulama, hal yushtara, adakah disyaratkan, hal adakah yushtara, disyaratkan untuk kita nak sujud syukur ini taharah amla. Kita nak kena ada wuduk ke tak? Nak kena ada wuduk ke tak? Nak kena tutup aurat ke tak? Nak ada menghadap kiblat ke tak? Benda tu tuan-tuan, kita nyatakan awal-awal lagi, tidak disepakati di kalangan mazhab. Maknanya ada mazhab yang mensyaratkan kalau nak sujud syukur kena ada wuduk. Tak boleh sujud tanpa wuduk. Syarat dia kena wuduk. Tutup aurat, menghadap kiblat. Manakala pandangan yang kedua kata boleh serta merta terus sujud. Pasal tu kadang-kadang tuan-tuan tengok kan, orang dapat satu berita terus dia sujud. Mungkin waktu tu wuduk dia tak ada. Sebab pandangan yang kedua ni kata tak disyaratkan. Pasal apa dia jadi macam tu? Kita tengok. Faqila yushtarat qiyasan ala salah. Dia kata pendapat yang kata disyaratkan untuk kita nak sujud syukur ni kena ada wuduk, qiyasan. Apa makna qiyasan? Dia tak ada dalil. Dalil tak ada, tapi dia qiyas. Qiyas tu pun dalil lah sebenarnya. Dia qiyaskan kepada sujud syukur ni sama macam salat. Sujud syukur ni sama macam salat. Jadi bila sama macam salat, apa yang kita nak kena laku? Apa syarat sah salat? Syarat sah salat bersuci, wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat. Jadi apa yang kita kena penuhi untuk mendirikan salat, menunaikan salat, itu juga kena dilakukan pada sujud syukur kerana sama. Jadi you tak boleh sujud syukur kalau tak ada wuduk, macam you tak ada salat. Itu qaul yang pertama. Ini qaul siapa? Ini ialah qaul yang dipegang di sisi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i kata kena. So kalau tuan-tuan tengok pengajaran dan juga pemahaman kebanyakan masyarakat Malaysia ni, dia akan terdedah dengan kena wuduk. Kena wuduk. Manakala pandangan yang kedua kata tak payah wuduk. Pasal apa? Kerana dia bukan salat. Salat tu apa? Kalau kita nak qiyas dengan salat tak boleh, kerana salat ialah suatu perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salat, ditutup dengan salam, dan dia ada perbuatan-perbuatan yang khas. Ini bukan semayang, ini sujud. Sujud tu sebahagian daripada semayang. So dia tak macam semayang. Dia tak perlu kepada syarat semayang. Nampak? So mereka kata satu orang nak sujud,
tak ada wudu, tak menghadap kiblat, tak tutup aurat, go. Buat ya. Dapat nikmat, jalan. Tak payah buat macam sembahyang, kerana ini bukan sembahyang. Khilaf. Macam mana Ustaz? Kedua-dua pandangan ini ada penghujahan yang boleh diraikan, dan kita ada keluasan. Siapa yang rasa dia nak berpegang dengan pandangan yang menyamakan dengan salat, ahlan wa sahlan. Siapa yang rasa dia kata ini bukan salat, ini sujud, dia boleh sujud terus. Kan? Dia duduk pakai kem tolak, kan? Tak ada wudu apa semua, anak dia balik mai abang kata, "Apa-apa?" Dapat sambung belajar mana-mana, abah dia terus sujud. Tapi berhati-hati, takut terlondeh. Terlalu seronok kan? Dia terlalu seronok. Azan dahulu sebelum saya membuat kesimpulan daripada perbuatan ni. Dan insya-Allah kita
Okey. Bismillah. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir hadis yang kita baca daripada Abu Bakrah tadi menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dapat sesuatu nikmat langsung dia bersyukur. Ini suatu benda yang mengajar kita manusia bahawa hakikat daripada segala apa yang kita perolehi dalam kehidupan ini ia adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita semalam di Masjid Guring kita baca kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dan ayahnya Daud. Nabi Sulaiman alaihi salam antara nabi yang paling banyak mendapat kenikmatan melebihi nabi-nabi yang ada. Kerajaan yang paling besar, luas, kekayaan, makhluk yang tunduk di bawah perintah dan kuasa dia, kepandaian, kekuatan, kehebatan Sulaiman alaihissalam. Apa doa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu doa yang Nabi Sulaiman minta. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan saya dan tuan-tuan takkanlah tak ada nikmat, mustahil. Sebab itu perkara yang wajar ada dalam diri kita ialah belajar bersyukur. Dan dia bukan soal nikmat tu banyak ke sikit, dia soal syukur. Sebab itu ada orang yang dapat banyak tapi dia tak rasa tenang, dia tak rasa bahagia kerana dia tak tahu bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Hadirin mukminin, maka sebab itu sujud tu menunjukkan apa? Perbuatan sujud tu kita mungkin dapat berita kita pergi sujud, tapi sujud itu ialah khudu', satu pelambangan kita merendah diri, satu pelambangan kita menghinakan diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kerana tabiatnya orang yang apabila dia mendapat nikmat, dia mendapat kelebihan, antara perkara yang akan menyerang diri dia ialah sombong dan takabbur. Sebab itu syukur itu dikaitkan dengan sujud. Sujud tu tanda hina, tanda kita merendah diri, tazallul, khudu'. Kita menunjukkan hambanya kita di atas nikmat itu. Kerana apabila satu orang mendapat kelebihan, tuan-tuan, orang tak pernah syukurlah. Syukur ni benda dia lebih pada orang lah. Syukur ni dia tak pernah lagi orang bersepah sujud syukur. Aku gagal, aku sujud syukur. Berjaya, sujud syukur, naik pangkat. Persepah sujud syukur, aku kena buang kerja, alhamdulillah. Wih, hang makam sakan, buang kerja. So, apabila satu orang mendapat nikmat, apabila dia mendapat nikmat, Allah telah angkat dia lebih pada orang lain. Sebab itu dalam doa yang kita baca, bila kita tengok orang lain kena musibah, bila kita nampak orang lain kena ujian, kita kata apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka Allahu bih wa faddalani. Kita kata wa faddalani, Tuhan telah melebihkan aku ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuhan telah lebihkan aku, dia muliakan aku, dia angkat dan istimewakan aku lebih daripada orang lain.
Itu yang kita sebut kepada Allah. Wa faddalani, Allah melebihkan kita. Sebab tu tuan-tuan kalau dapat satu nikmat, artinya tu Allah kata ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Quran sebut, Quran kata ya bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Apa dia nikmat itu? Nikmat yang orang lain tak dapat, kamu sahaja dapat. Banyak tuan-tuan, manna wassalwa, hidangan daripada langit, orang lain tak dapat, hampa saja dapat. Dinaungi oleh awan di tengah padang pasir, orang lain tak dapat, hampa saja dapat. Diselamatkan di belah lautan, hampa saja dapat, orang lain tak dapat. Banyak nikmat yang Allah bagi, dan Allah kata tak ada manusia lain yang dapat melainkan hampa. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah kata aku telah mengangkat dan memuliakan kamu lebih daripada seluruh makhluk yang ada atas muka bumi. Tak ada bangsa yang lebih hebat daripada Bani Israel. Tetapi apa yang berlaku? Kerana terlalu banyak nikmat yang Allah bagi pada Bani Israel, lingkup jahanam terus. Jadi bangsa yang paling bangsat, Bani Israel, Yahudi, pasal apa? Tak ada negara, merempat. Orang Melayu ada juga, Malaysia. Bangsa-bangsa lain semua ada tanah air dia, yang tak ada tanah air Yahudi tak ada. Tak tahu nak pergi duduk mana. Yang dia duduk sekarang ni tanah orang Palestin, tanah orang Arab Palestin, tanah orang Islam. Dia pergi merempat di situ, diusir keluar oleh Hitler daripada Jerman, rata ceruk merempat. Di mana negara asal dia? Sampai teratur dia jadi daripada bangsa yang paling banyak para nabi, keturunan para nabi. Setiap pemimpin, Allah kata setiap pemimpin yang dilantik memimpin Bani Israel, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Semua yang memerintah Bani Israel ni semua nabi, punya banyak nabi. Tu yang tuan-tuan duk dengar, Nabi Samuel, Nabi apa, semua nabi-nabi itu Bani Israel. Tapi akhirnya jadi bangsa yang paling bangsat atas muka bumi ni. Kerana apa? Kerana kufur nikmat. Sebab itu syukur ni benda yang besar. Hadirin mukminin, kan? Dan bila kita diberi ujian dengan kenikmatan, kelebihan, rezeki lebih pada orang lain, didiklah diri kita untuk syukur. Jangan sombong. Orang Melayu halus kata-katanya, orang Melayu bijak berbicara. Ikut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk ke bumi. Orang Melayu dia dah nampak dah. Orang ni bila dia dah lebih sikit, bila dia dah dapat sikit apa dia ni nikmat, keistimewaan, kelebihan, dia akan mula bongkak dan sombong. Hadirin mukminin, mudah-mudahan kita semua direzekikan jiwa yang syukur. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Selalu kita baca doa tu. Supaya Tuhan bagi kita tuqa, takwa, huda, petunjuk, afaf, perasaan cukup, ghina, perasaan kaya jiwa. Nabi kata bukan yang dikatakan laisal kasratil ghina, yang dikatakan bukan yang dikatakan kaya itu kaya harta, tapi kaya jiwa. Ada orang tuan-tuan yang duitnya banyak tapi jiwanya miskin, hina. Tapi ada orang miskin, tak ada duit, tak ada kelebihan, tapi jiwa dia kaya. Dia tak menghina, dia tak menghinakan diri dia. Itu orang yang merdeka, orang yang jiwa dia kaya. Ada orang kaya tapi dia hina. Dia kaya tapi dia hina, dia menghinakan diri dia. Tapi ada orang miskin, ada maruh. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengurniakan syukur kepada kita di atas apa saja nikmat. Sikit pun kita syukur, banyak lagi lah kita syukur. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.